Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadan wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-mujahidin annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Imam, Pimpinan, pengurus surau, seluruh ahli jabatan kuasa surau, tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan dan merangkamkan sepenuh ungkapan untuk kita sebut dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kepada kita sehingga saat dan di waktu ini. Allah masih lagi memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus beramal, dan Allah memberikan kepada kita keinginan untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat menyempurnakan ibadah salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah salat subuh berjamaah yang kita laksanakan ini akan memberikan kepada kita kekuatan bintik dalam hidup kita. Dan antara lain pernah disebut oleh salah seorang tuan guru saya, antaranya beliau menyatakan bahawa sesungguhnya salah satu daripada beberapa perkara-perkara yang dapat menjaga diri kita ini daripada fitnatul dajjal adalah menunaikan salat subuh berjamaah. Selain daripada membaca surah Al-Kahfi pada setiap malam yang memang disebut dalam hadis Nabi SAW, baca surah Al-Kahfi pada setiap malam Jumaat. Tetapi wajar untuk kita membaca surah tersebut, biarpun tidak dapat habiskan surah Al-Kahfi, bacalah pada setiap malam 10 ayat yang pertama. Kalau boleh dihafal, cuba dan usahakan untuk kita menghafal ayat-ayat tersebut, kerana ia merupakan salah satu daripada apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Ia dapat menjaga dan memelihara kita daripada fitnatul dajjal. Begitu juga dengan solat subuh. Kenapa tidak solat subuh itu dapat membantu kita daripada fitnah dajjal? Antara lain, Rasulullah SAW menyatakan, man shalla subha bil jamaah fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah, maka sesungguhnya dia berada di bawah kawalan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang yang dipelihara, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat bantuan dan tidak ada mendapat sokongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru subuh seumpama ini kita usahakan kalau boleh jagalah pada setiap hari, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan demi kelebihan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai insan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini.
Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menyambung semula pengajian kita di dalam kitab La Tahzan, Janganlah Bersedih, catatan daripada Syekh Abdullah Al-Qarni, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada apa pun yang dibicarakan oleh beliau dan dapat memberikan kepada kita kekuatan dalam kita menghadapi setiap ujian-ujian dan cabaran-cabaran serta godaan-godaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak tahu kita sampai mana sebenarnya. Itu masalah. Saya rasa sampai topik yang ke-10. Tak ingat. Tak ingat. Muka surat 22. Baik, muka surat 22. Baik, muka surat ke-22, iaitu topik yang ke-12. Topik yang ke-12. Ambillah hikmah dari setiap kejadian. Ambillah hikmah daripada setiap kejadian. Topik yang cukup menarik yang kita bicarakan pada pagi ini, di mana pengarang telah memberitahu ataupun pengarang telah mengambil satu topik yang sebenarnya antara lain Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita setiap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini bukan tujuan hanya sekadar kita melihat ceritanya. Sebagaimana kita melihat filem-filem yang ada, tengok cerita satu demi cerita yang ada pada tayangan-tayangan yang disediakan, lantas bila di endnya ataupun cerita penghujungnya, penghabisannya habis cerita tersebut, 40 penyamun, habis cerita penyamun tersebut. Rupa-rupanya penyamun mati, ada penyamun juga yang mati dalam keadaan beriman, ya. Itu cerita 40 penyamun. Tengok cerita lain lagi, oh begini rupanya cerita Hindustan, memang hero nya tak akan mati, walaupun nampak macam dah nak mati, ditembak, hidup balik. Oh ini ceritanya. Habis cerita tersebut, tengok lagi drama-drama Melayu, tanah kuburnya, oh begini dan begitu. Tetapi cerita yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tujuan dan matlamatnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan baina yadayhi ila akhirih. Allah menyatakan dalam surah Yusuf, jika tidak silap pada ayat 111, Allah menceritakan laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah mereka itu adalah tujuannya adalah Allah katakan ibaratun, kita nak mengambil pengajaran, kita nak mengambil hikmah daripada cerita tersebut, supaya kehidupan kita ini tidak berulang sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, manusia yang hidup sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka haditsan yuftara, Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, cerita yang Allah Subhanahu wa taala bawa itu bukan cerita dongeng-dongeng belaka sebagaimana cerita kita hang tuah mungkin masih lagi dalam perbicaraan betul ataupun tidak. Cerita berkait tentang macam-macam cerita yang ada, Pak Pandir dan sebagainya. Ia bukan merupakan suatu cerita yang dongeng, tetapi dia adalah merupakan suatu kebenaran, realiti yang Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan untuk kita mengambil pengajaran-pengajaran yang ada. Kerana itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah minta kepada kita berjalan, betul kita berjalan, betul kita melancong, tapi melancong, perlancongan yang kita lakukan itu bukan hanya sekadar untuk berseronok, bukan sekadar untuk menghiburkan jiwa kita. Allah menyebut berjalanlah kamu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang pertama, perkara yang pertama sekali yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, fanzuru, tolong perhatikan dengan mata kepada kamu, tolong perhatikan dengan hati yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kamu itu. Apa tujuannya? Kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang menipu dan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kita pergi ke Jordan, tengok apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Pergi ke sana, melihat bagaimana apa yang berlaku ke atas kaum Lut yang diterbalikkan buminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke bumi Mesir, tengok bagaimana Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Ankabut, fakullan akhazna bidzambih, setiap daripada mereka itu kami pukul, kami hukum mereka. Akhazna, kami hukum mereka itu dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Jangan kita ingat setiap apa yang kita lakukan bebas. Tidak. Ada kalanya hukuman dosa yang Allah Subhanahu wa taala kenakan ia berlaku di dunia, dan ada kalanya dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum mereka saat ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fakullan akhazna bidzambi, setiap daripada manusia itu mereka yang melakukan dosa, maka kami akan hukum mereka dengan dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, ke atas kaum Lut sebelum diterbalikkan buminya itu Allah Subhanahu wa taala sebut, maka di antara mereka ada yang kami hukum kepada mereka, arsalna, kami utuskan kepada mereka hasiba, iaitu angin yang begitu kencang. Ada riwayat yang menyatakan angin yang begitu sejuk ketika itu bersama dengan salji yang berlaku. Macam kena je, tapi tak ada. Ceritanya yang Allah Subhanahu wa taala bawakan dalam Al-Quranul Karim, ada juga angin yang begitu kencang dengan kepanasan, membawa batu-batu kecil yang terbang ketika itu dan mengenai ke atas kaum Lut, sehingga di kalangan mereka itu mati, dan kemudian Allah terbalikkan bumi tersebut. Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa minhum man khasafna bihil ardh, ada di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi ini. Berlaku ke atas Qarun. Wa minhum man arsalna, di antara mereka juga ada di kalangan mereka man akhazathu sayhah, yang mana jeritan telah mengambil dan menghukum mereka. Berlaku gempa bumi ke atas kaum Samud dan beberapa kaum yang lain, antaranya juga kaum Syuaib, ya, dan penduduk di Madian. Ini di antara beberapa cerita yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, dan di kalangan mereka itu juga ada yang Allah Subhanahu wa taala aghraqna, kami tenggelamkan mereka. Berlaku ke atas kaum Fir'aun. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka, sebaliknya mereka itulah yang telah menzalimi diri mereka. Lantas Allah mengenakan hukuman-hukuman seumpama ini. Dan begitu yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita dalam beberapa hadis akhir zaman, ya. Ada beberapa hadis, saya terlupa hadis matan hadis tersebut, ya. Ada 5 ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada manusia pada akhir zaman ini. Apabila manusia tidak amanah, apabila maksiat melanda, apabila seseorang manusia ketika berniaga mengurangkan timbangannya, itu akan dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlakunya kemarau, dengan berlakunya banjir dan sebagainya. Ini merupakan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Orang yang cerdik berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan, sedangkan orang yang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat kali ganda. Bagi manusia yang cerdik, dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad pernah menyatakan dalam diri manusia ini, manusialah yang menentukan dia nak menjadi insan yang cerdik, ataupun manusialah yang menentukan dia ingin menjadi manusia yang bodoh. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyis, ma makna al-kayyis? Ay az-zaki, seorang yang cerdik itu Rasulullah SAW ajar pada kita. Bukan orang yang cerdik itu mereka yang berjaya dalam peperiksaan dengan sebab soalan dah bocor di PSR, contoh. Jadi orang yang cerdik itu bukan berjaya dalam peperiksaan di dunia, tapi orang yang cerdik itu mereka yang berjaya menjawab soalan-soalan di hari akhirat kelak, setelah mereka sedar tentang soalan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Cerita tentang soalan bocor ni dah lama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Al-Quran dah bagi tahu saat ketika kita masih kecil. Al-Quran sudah mendatang dan memberitahu kepada kita tentang soalan-soalan bocor. Banyak soalan bocor yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita terlupa dengan soalan bocor tersebut, tetapi kita tidak pernah menghafal dan mengamalkan soalan-soalan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan soalan inilah adalah soalan yang serupa nanti Allah bagi tahu kepada kita. Ustaz, Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ya, kami ini bahasa Jawa, bahasa Kelantan, macam-macam daerah yang kita ada sekarang ini, Banjar dan sebagainya. Mana ada soalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kemukakan? Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul Al-Quran di dalam bahasa Arab, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bertutur di dalam bahasa Arab dengan akibat daripada amalan-amalan yang kita laksanakan, berdasar kepada amalan-amalan kita. Orang yang pandai berbahasa Arab tetapi tidak pernah beramal, dia tidak mampu untuk menjawab persoalan-persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak pandai berbahasa Arab, walaupun mereka tidak belajar bahasa Arab, mereka mampu untuk bertutur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu, ya. Tidak ada seorang pun daripada kamu ini melainkan mereka akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak ada di kalangannya itu penterjemah. Nah, penterjemah tidak ada langsung, dia akan menterjemahkan kata-kata tersebut, tetapi mereka mampu untuk bercakap. Itu berdasarkan kepada amalan-amalan yang ada pada diri mereka. Begitulah soalan-soalan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu Rasulullah memberitahu kepada kita, kalau nak jadi orang yang bijak itu, Rasulullah dah ajar, nak jadi orang yang bijak, mandana nafsah, mereka yang sentiasa menghitung akan dirinya. Berapa banyak perkara-perkara kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini. Sebagai contohnya, semalam banyak dah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ataupun hanya sekadar merancang berfikir dengan idea kita ini untuk menghancurkan seseorang, ataupun kita hanya berfikir sesuatu itu untuk kepentingan pribadi kita semata-mata. Kita fikirkan kembali tentang apa yang telah kita lakukan semalam. Adakah amal-amal perkara yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak kita lakukan? Sedangkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak disebut kepada kita. Mungkin dalam pertemuan kita yang lalu saya pernah sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran-tawaran yang begitu hebat kepada kita. Pernah tak kita lakukan? Hadis riwayat daripada Imam Tabrani, ya Rasulullah katakan, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Orang yang sentiasa hidupnya suka buat baik, orang buat jahat, balas mereka itu dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan, yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebagaimana juga yang pernah ditunjukkan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sekadar cucu, cincin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Ya, Sayyidina Ali ataupun Ali Akbar dan juga Ali Asghar, anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Mereka menunjukkan bagaimana kebaikan yang ada pada diri mereka. Ali Asghar, salah seorang daripada anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang pernah suatu ketika beliau melaksanakan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada satu ketika beliau ditanya oleh seorang lelaki yang berada di belakangnya semasa melaksanakan tawaf, "Masmuka, siapa nama kamu?" "Nama saya adalah Zainul Abidin." Yang gelaran kepada Ali Asghar. Jadi kata Ali Asghar ketika itu, "Ya, nama saya adalah Zainul Abidin." "Lasta Zainul Abidin, walakinnaka Syainul Abidin." Kamu ini bukan Zainul Abidin, bukan merupakan perhiasan kepada orang yang beribadah. Sebaliknya kamu ini adalah penghancur dan perosak kepada orang yang beribadah. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita disebut dengan perkataan seumpama ini, apa kita nak jawab? Mungkin perasaan kita ini, kita nak pukul balik orang yang bercakap, tiba-tiba mengatakan sesuatu perkataan baru sekadar nama. Maka Ali Zainal Abidin ketika itu pun dalam keadaan tersenyum, ya. Pada saat ketika itu bila disebut demikian, tersenyum dia. Kemudian dicaci lagi dan disebut dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, senyum dia. Maka ketika itu ditanya balik oleh Ali Zainal Abidin, "Wahai saudara, saudara buat kerja seumpama ini kenapa? Mesti ada masalah." Tanya lagi, ada masalah ataupun tidak? Allah, tengok kesabaran
zaman para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah akhirnya dia membocorkan rahsia ketika itu, wahai Sayyidina Ali Zainal Abidin, sesungguhnya saya lakukan demikian ini kerana tadi sebelum saya masuk ke Masjidil Haram, ada orang memberikan tawaran kepada saya, dia nak bagi kepada saya 20 dinar. Dia nak bagi saya 20 dinar, syaratnya saya mesti mencaci kamu, bercakap dengan perkataan yang tidak baik, sehinggalah kamu akan marah kepada saya. Kalaulah saya berjaya menjadikan kamu marah kepada saya akan dapat 20 dinar. Dan saya tahu, kalaulah sekiranya seseorang itu tidak marah, apapun keburukan, kejahatan dilakukan ke atas dirinya, dia tidak marah, terbukti yang dia ini adalah merupakan ahli baiti Rasulullah, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat yang serupa terbukti kamu memanglah ahli keluarga baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kata Ali Zainal Abidin, wahai saudara, kenapa saudara tak tanya pada saya, tak minta pada saya? Kalau saudara minta pada saya 20 dinar, saya pasti akan berikan tanpa bercakap apa-apa pun, saya akan bagi kepada kamu. Subhanallah. Begitu adab yang ditunjukkan. Dan akhirnya Ali Zainal Abidin pun meminta kepada saudara yang ada bersama dengannya, pengikut yang ada bersama dengannya, sesiapa yang membawa duit, tolong kumpulkan sebanyak 20 dinar dan diserahkan kepada lelaki tersebut. Begitulah yang berlaku ke atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka justru itu Islam mengajar kepada kita, kalau kita nak menjadi manusia yang bijak, hisab balik diri kita, hitung balik diri kita. Sebagaimana dalam sejarah Sayyidina Umar, di waktu malamnya ada suatu rotan yang kecil digunakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk memukul bahagian belakangnya. Dan ketika itu Sayyidina Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan satu dosa yang kecil, mereka terasa betapa besarnya dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sebab itu nak jadi manusia yang bijak, kita hitung balik berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dalam hidup kita pada hari yang lalu, dan berapa banyak kebaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun kita lakukan pada hari-hari yang lalu. Sana'iul ma'ruf, orang yang buat kebaikan itu maka akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala saat matinya. Allah akan jadikan kematian seseorang yang melakukan kebaikan itu dengan husnul khatimah, dengan kebaikan hitamnya, penghujung kehidupannya itu diakhiri dengan penghujung yang baik. Dan sedekahus sir, mereka yang bersedekah secara tidak diketahui oleh orang lain, itu akan menahan, menghapuskan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melaksanakan silaturahim, mengikat hubungan yang erat sama saudara se-Islamnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umurnya. Adakah kita melihat hadis Rasulullah dan kita beramal dengan hadis tersebut? Ya. Ilmu kita banyak, itu bukan matlamat ilmu yang hendak kita cari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memberitahu kepada kita, laisal ilma bi kasratir riwayah. Ilmu yang kita cari ini bukan tujuannya untuk kita memperbanyakkan riwayat cerita-cerita yang ada, kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Tapi ilmu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bi kasratil khasyah, untuk memperbanyakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kita terasa tidak betul dengan ilmu yang telah pun diajar, lantas kita memperbetulkan sembahyang kita sehingga menyebabkan kita rasa takut dengan Allah, takut sembahyang kita ini tak sah bila kita bertemu dengan Allah. Timbul rasa sebegitu. Saat ketika kita melakukan apapun kerja-kerja kita, kita ingat apakah kerja kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu kita menjadi semakin rajin dan semakin bersungguh-sungguh seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada saat suatu ketika Sayyidina Uthman bin Affan, ketika beliau memikirkan tentang persoalan, duduk sebentar dan beliau berfikir, kalaulah sekiranya aku ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menentukan kepada aku syurga dan Allah tidak menentukan kepada aku lagi neraka, ketika itu aku berada di antara syurga dan juga neraka, maka pada saat itu kata Sayyidina Uthman bin Affan, aku lebih memilih untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tanah dan kemudian tidak dihukum di atas kedua-duanya, kerana ketika itu aku tidak tahu di mana kedudukanku. Aku lebih rela untuk menjadi tanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah,
Begitulah yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang bodoh, mereka tidak pernah berfikir tentang persoalan tersebut. Yang mereka mahukan hanya hawa nafsunya sahaja. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah itu, orang yang bodoh itu, mereka yang seringkali mengikut hawa nafsunya. Dirinya terikut dengan nafsunya. Nafsu pasti akan membawa kita menginginkan apa juga keinginan-keinginan yang ada pada dunia ini. Melihat seseorang itu kaya, kita nak juga menjadi manusia yang kaya. Melihat seseorang itu berjawatan, kita nak juga kalau boleh merebut jawatan tersebut walau dengan apa cara sekalipun ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu keinginan yang menepati keinginan dirinya, maka itulah yang dikejar, walaupun perkara tersebut bercanggah dengan syariat daripada Allah, walaupun perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang lemah ataupun sebagai golongan yang bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, dan ia mengharapkan apapun harapan-harapan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sejarah ni tuan-tuan kita boleh rujuk dalam beberapa catatan kitab, ya. Hayatus Sahabah sebagai contohnya, dalam kitab Karamat, dalam kitab Hilyatul Awliya, ya, catatan daripada Abu Nu'aim, catatan daripada Imam Az-Zahabi, Siyarul I'lamin Nubala. Kita akan dapati beberapa kisah-kisah yang menarik. Pernah berlaku dalam sejarah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Di zaman Sayyidina Umar ketika itu ada seorang pencuri tiba-tiba dapat ditangkap, ya. Dia pencuri ni tuan-tuan, dia kadang-kadang memang perangainya dia tak boleh nak ubah, dah kena hukuman masih lagi nak mencuri. Itu memang kadang berlaku. Saya teringat dalam sejarah satu ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang bernama Tu'mah ibn Ubairik. Tuan-tuan kenal Tu'mah ibn Ubairik? Mungkin pernah, tetapi tak ingatlah Ustaz, dah lama. Untuk Ustaz cerita balik. Jadi Tu'mah ibn Ubairik ini adalah merupakan seorang munafik yang dalam catatan para ulama, ya. Jadi pernah satu ketika Tu'mah ibn Ubairik dia mencuri pakaian besi Rasulullah, pakaian besi bapa saudaranya. Jadi pada saat yang serupa dia diberikan kepada seorang lelaki, Zaid ibn Samin, seorang lelaki Yahudi, yang ketika itu lelaki Yahudi tersebut telah membeli pakaian tersebut. Tetapi sebelum Tu'mah ibn Ubairik mencuri pakaian tersebut, Tu'mah ibn Ubairik telah memasukkan pakaian besi itu ke dalam suatu gandum, yang kebetulan gandum yang dibawa itu bocor, dibawa ke rumah Zaid ibn Samin. Jadi akhirnya berlakulah pada saat tersebut bapa saudaranya mencari mana pakaian besinya, tak jumpa, dan akhirnya bertanya kepada Tu'mah, adakah kamu mengambilnya wahai Tu'mah? Tu'mah pun kata, tak, saya tidak mengambil pakaian tersebut. Dan akhirnya mereka mencari jumpa, rupa-rupanya ada titisan tepung tersebut sampai ke rumah Zaid ibn Samin. Maka ketika itu Zaid ibn Samin pun dituduh, kamu telah mencuri pakaian besi daripada seorang lelaki ini. Zaid ibn Samin kata, tidak, saya beli pakaian ini daripada Tu'mah, saya ada saksi, kata lelaki Yahudi tadi, daripada kalangan Yahudi. Maka mereka pun mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah lebih berpihak kepada Tu'mah ibn Ubairik, kemudian mendapat teguran daripada Allah. Itu ada dalam surah Nisa, saya terlupa ayatnya. Jadi pada saat ketika itu, bila diketahui dalam keadaan demikian, Tu'mah ibn Ubairik pun lari. Nak cerita tentang perangai pencuri. Ketika berada di Madinah dia mencuri, lari ke Mekah. Dalam sejarahnya, ketika lari di Mekah itu, dia pun rupanya ingin mencuri juga. Duduk di Mekah dan kemudian dia murtad, keluar daripada ajaran Islam. Sampai di Mekah, dia cuba untuk mencuri dalam sebuah rumah milik kepada salah seorang daripada kafir Quraisy. Dan ketika itu sejarah menceritakan dia menembuk pintu ataupun lubang yang ada pada dinding rumah tersebut. Pada saat ketika dia berusaha untuk menembuk lubang tersebut, maka rupanya perbuatannya itu diperhatikan. Nah, orang yang jahat pasti akhirnya akan tersungkur. Jadi pada saat itu orang-orang musyrikin Makkah mengambil dan menangkapnya dan akhirnya membunuh Tu'mah ibn Ubairik. Matilah Tu'mah ibn Ubairik. Ya. Jadi begitu keadaan manusia. Wa tamanna 'alallahil amani, begitu bercita-cita, yang inginkan apa sahaja mengikut keinginannya. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang lelaki pencuri, dia mencuri dan kemudian dia berjaya ditangkap. Ketika ditangkap waktu itu ditanya, wahai si fulan bin si fulan, ya saya, kenapa kamu mencuri? Ya.
Saya mencuri ini kerana Allah dah takdirkan saya begitu. Allah. Nah, ini pandangan-pandangan Jabariyah. Ada manusia yang dia kata semuanya Allah telah tentukan. Bukankah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah riwayat daripada Imam Bukhari, Rasulullah bersabda bila ditanya oleh malaikat Jibril apa itu iman? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah iman itu yang pertama beriman dengan Allah, kedua beriman dengan malaikat, yang ketiga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang keempat beriman dengan utusan-utusan Allah, yang kelima beriman dengan wujudnya hari akhirat, dan kemudian yang keenam beriman dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah sama ada baik ataupun buruk. Allah telah mentakdirkan saya mencuri, maka nak buat bagaimana? Ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu, maka jadilah ia jadi. Kebetulan terjadi pada saya mencuri, nak buat macam mana? Nah, tuan-tuan, ada juga rupanya pencuri yang belajar menuntut ilmu seumpama ini. Kita nak jawab bagaimana? Kena menuntut ilmu juga, ya. Maka pada saat kita tahu juga di dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam mazhab, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah mengajar kepada kita, kita juga diberikan pilihan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada kita fa'alhamaha fujuraha, keburukan untuk melakukan dosa Allah ilhamkan pada kita untuk buat dosa. Wa taqwaha, dan Allah juga mengilhamkan kepada kita untuk melakukan amalan yang membawa takwa pada Allah. Letaknya pilihan tersebut kepada kita. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telahlah berjaya orang yang telah membersihkan jiwanya. Bukankah juga ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil suatu batang kayu, ranting kayu, dan kemudian fanakata nuqtatan, lantas Rasulullah SAW pun melakarkan bentuk, dan kemudian Rasulullah kata ma minkum min nafsin illa alima manzilahu fil jannah atau fil nar, atau kama qala Nabi SAW. Tiadalah daripada setiap kamu, daripada jiwa yang ada pada diri kamu itu, melainkan dia mengetahui manzilah, tentang kedudukannya, syurga ataupun neraka. Sahabat Nabi SAW terkejut, tuan-tuan, bila mendengar hal demikian. Allah, setiap daripada kita telah pun mengetahui, Allah dah tahu dah di mana kedudukan kita, syurga ataupun neraka. Lantas di kalangan para sahabat Nabi SAW pun berkata, afala nattaqin, kalau begitu apakah wajar kita terus serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak berbuat apa-apa? Allah dah tentukan kita syurga dan juga neraka. Maka pada saat yang serupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah kata i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Faqala fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila. Dan dalam ayat berikutnya saya terlupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam hadis tersebut, Rasulullah menyatakan, maka ketika itu bila sahabat bertanya, kalau begitu biarlah kita serahkan kepada Allah ya Rasulullah. Tidak, ya. Sebaliknya, i'malu, beramallah olehmu, setiap daripada kamu ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah ciptakan kepadanya. Adapun orang yang memberi, lihat Allah bagi jawapan kepada kita. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang tak mampu nak memberi. Semua ada. Tetapi yang menghalang kita daripada memberi kepada seseorang itu, kenapa? Sebab ada nafsu yang menginginkan kepada kita supaya menyimpan, menjadi manusia yang bakhil. Lantas kita boleh lakukan, boleh sahaja kita minum, boleh sahaja kita makan, boleh sahaja kita melakukan apa sahaja dengan menggunakan tangan kita. Pilihan terletak pada kita. Setiap daripada kita diminta oleh Rasulullah SAW bekerja kerana Allah permudahkan dengan apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wasaddaqa bil husna, ya, fa'amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa yang suka memberi, menyumbang, dan kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan kemudian dia percaya dengan setiap balasan daripada apa yang telah dia hulurkan, dia lakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan pada setiap kemudahan-kemudahan.
Tuan-tuan, orang nak menunaikan solat subuh ni bukan mudah. Tapi Alhamdulillah kita berjaya menunaikan solat subuh berjamaah. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata, "Lau ta'lamuna, lau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma habwan," atau kama qala Nabi SAW. Kalaulah mereka tahu kelebihan yang ada pada waktu mereka berpagi-pagi datang dalam keadaan datang awal untuk menunaikan ibadah salat, nescaya mereka akan berlumba-lumba. Rasulullah tak bagi apa habuannya, tapi Rasulullah nak tengok setakat mana kita bersungguh untuk kita melakukan kerja tersebut. Kalau sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada waktu Isya, atamah ayat Isya, dan begitu juga apa yang ada pada waktu subuh, nescaya mereka datang dalam keadaan merangkap. La ilaha illallah. Tak ada pun seorang daripada kita ini yang berjalan dalam keadaan merangkap. Tapi semua daripada kita mampu menggunakan kaki kita. Bahkan bukan guna kaki, kereta, Masya Allah. Rumah dekat aja, tak sampai 200 meter daripada rumah ke masjid, tapi kita tetap menaiki kereta. Kemudahan ada dalam diri kita, pada diri kita. Allah bagi nikmat begitu. Naik, datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan. Sebab ada kelebihan pada waktu subuh tersebut. Kita berlumba-lumba untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut. Jadi Rasulullah SAW mengajar dan memberitahu kita berdasarkan kepada ayat suci Al-Quran. Punca kenapa kita melakukan kebaikan ini sebab kita membantu orang lain. Kita suka untuk memberi, yakin dengan balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan timbul perasaan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini berjaya kita letakkan, insya-Allah segala kerja-kerja yang kita rasa berat akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Makkah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah dan kemudian berhasil membangunnya menjadi sebuah negara yang sangat akrab di telinga dan juga mata sejarah Allah. Berhijrah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak melihat ianya sebagai satu kesusahan. Daripada kota Makkah nak menuju ke kota Madinah itu makan masa yang begitu lama. Subhanallah, makan masa yang begitu lama. Naik bas pun lebih kurang dalam 8 jam perjalanan kita nak menuju daripada kota Makkah menuju ke kota Madinah, ataupun sebaliknya. Begitulah yang berlaku. Tetapi cuba kita bayangkan pada zaman Rasulullah SAW, mereka tak naik seumpama kita bas siap dengan aircon, musim panas pun tak terasa panasnya. Kalau rasa panas pun kita tanya pada pemandu, tolong naikkan sikit, panaslah, maka kita pun sejuk juga. Bayangkan zaman Rasulullah melalui padang pasir. Tuan-tuan, kalau mereka yang pernah melalui suasana padang pasir, mungkin kita tak sanggup kali pertama dah, lepas ni tak akan datang lagi. Sebab panasnya berbeza dengan panas yang kita rasai. Begitu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bukan sekadar itu, dikejar oleh pihak musuh, terpaksa berjaga-jaga untuk sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi begitu keadaan Rasulullah SAW, lihat apa kesudahannya. Rupa-rupanya apabila Rasulullah sampai ke kota Madinatul Munawwarah, akhirnya bumi Madinah itu menjadi pusat kepada negara Islam, menjadi pusat Islam, ya, dan menjadi pusat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di bumi Madinah, rupanya ramai rata-rata penduduk Madinah menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Bagaimana boleh berlaku? Rasulullah sendiri pun tidak tahu. Dalam sejarah, tuan-tuan, kita tak baca pun. Rasulullah tahu di sana ada ramai di kalangan mereka yang sedang menunggu dan menanti Rasulullah SAW. Tetapi kenapa boleh berlaku hal sedemikian rupa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keyakinan seumpama inilah yang perlu kita letakkan dan wujudkan dalam diri kita. Yakin pada setiap musibah yang menimpa diri kita itu ada hikmah yang tersirat di sebalik daripada musibah-musibah tersebut. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan suatu kekaguman yang tidak pernah ada pada manusia lain hanya berlaku kepada umat Islam. Nah, ini yang perlu kita latih dalam diri kita, wujudkan dalam diri kita, supaya orang-orang bukan Islam dia akan tertarik dengan Islam akibat daripada amalan kita. Hari ini orang-orang non-Muslim tidak percaya dengan kita sebab amalan kita. Al-Islam mahjubun bi'amalil muslimin. Islam itu dihalang, ditutup dengan sebab amalan dan perbuatan orang-orang Islam itu sendiri. Islam mengajar kepada kita, Rasulullah menyebut ajaban li amril mu'min, satu perkara yang cukup ajaib.
Pertama, dalam hadis tersebut kita tengok dengan perkataan tersebut dengan perkataan ajaban. Ajaban ni apa benda? Mesti ada perkataan yang dihazafkan. Ajaban. Kalau dilihat dari sudut i'rab kalimah tersebut, saya yakin kalimah itu disebut dengan nama maf'ul mutlaq, yang disembunyikan perbuatannya itu, yang tujuannya memang nak menunjukkan kekaguman yang begitu hebat berlaku ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna amrahu kullahu khair. Setiap urusan segala urusannya itu semuanya baik belaka. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tiadalah yang demikian itu berlaku kepada satu orang pun, melainkan hanya berlaku kepada orang yang beriman. Apa dia? Idza asabathu sarra'a syakara fakana khairul lah. Apabila Allah timpakan kepadanya itu akan kebaikan, sarra', suatu perkara yang cukup mengembirakan, dapat rezeki, Allah berikan kepada kita naik pangkat, Allah berikan kepada kita kelebihan-kelebihan, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang kita tidak mengambil kelebihan-kelebihan tersebut. Allah bagi pada kita rezeki, tak pernah kita nak memberikan kepada orang lain. Allah berikan kepada kita jawatan, tak pernah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan balik dalam diri kita, berapa ramai di kalangan kita yang telah melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah berikan kebaikan, kurniakan anugerah yang terbaik pada kita, kita melakukan sujud syukur. Bahkan kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu sujud syukur tu macam mana ustaz, berapa rakaat dia ustaz. Duk tanya lagi, sebab kita tidak mengamalkan sunnah tersebut. Berapa ramai di kalangan kita yang apabila kita mendapat anugerah kebaikan rezeki daripada Allah, kita bertakbir. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita bila menerimanya bertakbir, Allahu akbar, tanda kebesaran pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ummu Sulaim sebagai contohnya, apabila melahirkan seorang anak diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertakbir. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu apabila memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjaya membunuh Abi Jahal dalam peperangan Badar, lantas ketika itu Rasulullah bertakbir. Bahkan Rasulullah kata, tolong tunjukkan kepadaku, aku nak melihat di mana Abi Jahal yang sedang berada yang mati ini. Rasulullah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berjaya naik pada tempat yang tinggi yang disebut oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kabbarna wa idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Ketika kami naik, kami bertakbir, ketika kami turun, kami bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, saat ketika ditimpa dengan sesuatu kebaikan Allah anugerahkan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mereka ditimpa wa idza asabathu darra, apabila ditimpa dengan darra, kesusahan, kepayahan, kesulitan, segala musibah-musibah yang tidak baik Allah timpakan kepadanya, sabara, bersabar dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki khairan, minta kepada, apabila Allah inginkan sesuatu kebaikan kepada hamba-Nya, yusab alai, Allah akan timpakan musibah ke atasnya. Jadi bila Allah timpakan musibah itu, ada suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin pada kita. Tapi sejauh mana kita menerima setiap musibah yang tidak baik yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, ini yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tabah menggambarkan bagaimana Rasulullah pasrah dan terima segala ujian daripada Allah. Akhirnya Rasulullah berjaya menjadi seorang pemimpin di kota Madinatul Munawwarah. Nabi Yusuf alaihi salam pasrah dalam usianya, bertahun dalam usianya, lebih kurang 18 tahun menurut sebahagian daripada riwayat, umur 18 tahun. Kemudian pada saat ketika usia tersebut itu, Nabi Yusuf alaihi salam dipenjarakan dengan sebab beliau telah dituduh melakukan perzinaan, hubungan sulit bersama dengan isteri Al-Aziz ketika itu. Yang riwayat ada menyatakan, kata Ibn Katsir dalam tafsir beliau, namanya adalah Zulaikha. Jadi pada saat ketika itu dipenjarakan, riwayat menyatakan, ada riwayat yang menyatakan beliau dipenjarakan dalam tempoh 15 tahun. Tetap Nabi Yusuf AS pasrah. Rupanya ketika berada, dicatat oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika berada dalam penjara, Nabi Yusuf tunjukkan kebaikan.
yang ada pada dirinya sebagai seorang Nabi, tunjuk akhlak sebagai akhlak seorang yang beriman kepada Allah. Di kalangan penjenayah ketika itu yang sakit, maka Nabi Yusuf akan lawan. Apa masalahnya? Mereka yang berada dalam keadaan sedih dan sebagainya, Nabi Yusuf lah yang menghiburkannya. Sehingga akhirnya datang dua orang lelaki yang bermimpi dengan mimpi-mimpi yang macam-macam. Ketika itu jumpa Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Inni araka, sesungguhnya aku melihat engkau ini daripada kalangan orang-orang muhsinin. Mustahil tuan-tuan dan puan-puan seorang penjenayah dia akan berkata demikian, melainkan setelah mereka melihat akan amalan yang dilakukan sebelum daripada itu. Ya, kita melihat seorang, kita tak boleh nak kata kamu ni seorang yang baik, melainkan apabila kita duduk bersama dengannya. Dan begitu yang berlaku kepada penghuni dalam penjara tersebut. Dan akhirnya Nabi Yusuf bagi tahu keadaan cerita-cerita tersebut. Seorang dibebaskan dan seorang dibunuh. Cerita yang berada ketika itu. Akhirnya Nabi Yusuf tetap kekal dalam penjara dan tidak mempersalahkan kepada penjenayah yang telah pun dilepaskan tadi, yang sepatutnya beritahu kepada tuanku atas permintaan daripada Nabi Yusuf alaihissalam tentang dirinya telah dizalimi ketika itu. Nabi Yusuf tetap pasrah. Ceritanya itu cukup menarik kalau kita melihat dalam surah Yusuf. Sehinggalah akhirnya dengan ketabahan dan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diangkat menjadi Menteri Kewangan di bumi Mesir ketika itu. Subhanallah, begitu yang ditunjukkan. Sekiranya kita bersabar, inna ma'al asri yusra, pada setiap kesusahan-kesusahan yang dihadapi ada kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, Imam Ahmad ibn Hanbal pernah dipenjara dan dihukum dera, tetapi kerana itu pula ia kemudian menjadi imam salah satu mazhab. Walaupun dia didera, ada yang riwayat menyatakan sehingga sampai 80 kali sebatan ketika itu terlucut seluar Imam Ahmad ibn Hanbal, pingsan Imam Ahmad ibn Hanbal. Sehingga kan anak-anak muridnya kata, wahai Imam Ahmad, mengaku sahajalah. Ini sekarang ni terpaksa mengaku sahaja bahawa Al-Quran itu makhluk. Yang waktu itu dia tetap menyatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah, tegas Imam Ahmad. Tapi oleh kerana kata-kata itu tidak direstui oleh tuanku pada saat tersebut, khalifah ketika itu, dan khalifah minta supaya Imam Ahmad dihukum, dipenjarakan. Rupa-rupanya dengan sebab Imam Ahmad dipenjarakan, ketabahan yang dihadapi oleh Imam Ahmad, namanya bukan dikenal pada zaman tersebut. Tapi sehingga saat ini kita mengenali Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebab itu tepat apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, man iltamasa ridallah bisakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man iltamasa ridan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemarahan daripada manusia, Allah akan ridha padanya, Allah ridha kepadanya. Dan pada saat yang serupa, manusia juga akan ada mereka yang merestui dan meridai orang yang diuji seumpama ini. Begitulah yang berlaku kepada Imam Ahmad. Mungkin pada zaman tersebut khalifah kata ramai dah tak suka dengan Imam Ahmad, bilangan pengikutnya itu tidak ramai. Rupa-rupanya nama Imam Ahmad ibn Hanbal terus kekal sehingga saat ini kita membaca catatan demi catatan yang ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Dan pada saat yang serupa Rasulullah kata, barang siapa yang mencari kemarahan Allah dengan kerana ingin mendapatkan redha manusia, Allah akan murka kepadanya. Bukan sekadar Allah murka kepadanya, ramai di kalangan manusia juga akan membenci dan tidak suka ke atas dirinya. Sebab itu hidup kita berusaha untuk mendapatkan redha daripada Allah, walaupun manusia tidak menyukai hal tersebut. Kerana yang penting dalam hidup kita adalah redha Allah. Apabila kita mencari redha Allah, pada saat yang serupa Allah akan melimpahkan keredaannya itu kepada manusia-manusia yang lain. Ibn Taymiyah pernah dipenjarakan, tetapi justru di penjara itulah ia banyak melahirkan karya. Asy-Syarahsi pernah dikurung di dasar perigi selama bertahun-tahun, tetapi tempat itulah ia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Duduk penjara makin mudah untuk mengarang. Ya, itu kadang-kadang kelebihan. Imam di antaranya Said Qutb rahimahullah mengarang kitab Fi Zilalil Quran itu bukan di luar, duduk dalam penjara terlebih dahulu baru dapat karang kitab. Jadi tuan-tuan rasa-rasa kalau nak karang kitab tu kena duduk penjara terlebih dahulu baru boleh karang kitab. Buat kitab tuan-tuan, Allah bagi ilham kepadanya untuk melakarkan dan menulis catatan. Para ulama begitulah yang dilakukan. Dan ada setengah riwayat juga menyatakan, saya terlupa, kitab La Tahzan ini juga sebab dalam sejarah pengarang kitab ini pun dia dipenjarakan.
Ada riwayat menyatakan dia dipenjarakan. Waktu dipenjarakan itu dia berjaya mengarang kitab La Tahzan, jangan bersedih, jangan bersedih, ceritanya begitu. Dan seterusnya, kitab Ibnul Athir dipecat dari jawatannya. Ia berhasil menyelesaikan karya besarnya yang berjudul Jami'ul Usul wan Nihayah, salah satu buku terkenal dalam hadis. Demikian halnya dengan Ibn Jauzi. Ia pernah diasingkan dari Baghdad, dan kerana ia menguasai qiraat, dan kerana itu ia menguasai qiraat Sabah. Keluar daripada bumi Baghdad, pergi tempat lain, dan akhirnya rupanya dia belajar dengan tuan-tuan guru yang ada di sana. Akhirnya dengan ilmu yang ada itu kembali menjadi ulama yang cukup besar. Malik Ibn Ra'ib adalah penderita suatu penyakit yang mematikan, namun ia mampu melahirkan syair-syair yang sangat indah dan tidak kalah dengan karya-karya para penyair besar zaman Abbasiyah. Lalu ketika semua anak Abi Zu'aib Al-Huzali mati meninggalkannya seorang diri, ia justru mampu menciptakan nyanyian-nyanyian puisi yang mampu menutup mulut para pendengarnya, membuat setiap pendengarnya tersihir, memaksa sejarah untuk selalu bertepuk tangan saat mendengarnya kembali. Jadi begitulah di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada ulama-ulama yang silam. Mereka reda, rupanya dalam keadaan mereka reda dengan apa yang telah Allah berikan, ketetapan yang Allah berikan, sabar di atas ujian tersebut. Ada satu nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dan begitu jugalah kita, ya. Kematian anak, kemungkinan Allah nak mematikan anak kita kerana Allah nak mengurniakan seorang anak yang lain yang lebih hebat dan lebih cerdik daripada anak yang lalu. Mungkin begitu. Semuanya terletak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa yang perlu ada dalam diri kita ini, perasaan untuk menerima setiap ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai suatu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tengok dalam surah Al-Kahfi, ya, kenapa bila Nabi Musa AS ketika itu tidak menerima Khidir AS membunuh seorang budak yang masih kecil. Sebab kanun yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu berbeza dengan kanun undang-undang yang Allah berikan kepada Khidir. Khidir AS Allah berikan anugerah untuk memahami apa yang akan berlaku kepada sesuatu akan datang. Tapi Nabi Musa AS tidak tahu akan hal tersebut. Bila ditanya kenapa kamu bunuh budak tersebut, sebab abuhuma, sesungguhnya kedua ayah dan ibunya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak ini bila dia membesar, dia akan menjadi anak yang degil. Bila dia membesar, dia akan menjadi anak yang derhaka kepada dua orang ayah dan juga ibunya. Walaupun ayah dan ibunya saleh, tapi anak yang akan lahir ini anak yang tidak saleh. Lantas ketika itu aku membunuhnya, ya. Cerita lagi tentang dinding yang diruntuhkan, sedangkan ketika itu mereka datang minta makanan kepada penduduk tersebut, tak nak diberikan makanan dan minuman. Lantas beritahu lagi, sesungguhnya anak yatim di bawah tanah ini aku naikkan dinding kerana di bawah tanah ini ada harta karun milik kepada dua orang anak yatim, sebab ayah dan ibunya adalah merupakan orang yang saleh. Tengok, orang yang saleh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha juga untuk menjadi manusia yang saleh. Apabila kita berjaya menjadikan diri kita yang manusia yang saleh, maka pastinya zuriat-zuriat yang ada akan dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita berjaya mendidik mereka juga menjadi insan-insan yang saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ketika tertimpa suatu musibah, anda harus melihat dari sudut yang paling terang darinya. Ketika seseorang memberi anda segelas air limau, anda perlu menambah sesendok gula ke dalamnya. Ketika mendapat hadiah seekor ular dari seseorang, ambil sahaja kulitnya yang mahal dan tinggalkanlah bahagian tubuhnya yang lain. Ketika disengat kalajengking, ketahuilah bahawa sengatan itu sebenarnya memberikan kekebalan pada tubuh anda dari bahaya bisa ular. Kendalikanlah diri anda dalam berbagai kesulitan yang anda hadapi. Dengan begitu anda akan dapat mempersembahkan bunga mawar dan melati yang harum kepada kami. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Sebelum terjadi revolusi besar di Perancis, konon negara itu pernah memenjara dua sastrawan terkenalnya. Salah seorang dari keduanya sangat optimis dan seorang lagi pesimis bahawa revolusi dan perubahan akan segera terjadi. Setiap hari kedua-duanya sama-sama menjenguk kepala melalui sela-sela gergaji
penjara. Hanya saja sang sastrawan yang optimis selalu memandang ke atas dan melihat bintang-bintang yang gemerlap di langit, dan kerana itulah ia selalu tersenyum cerah. Adapun sastrawan yang pesimis, ia selalu melihat ke arah bawah dan hanya melihat tanah hitam di depan penjara dan kemudian menangis sedih. Begitulah sebaiknya anda selalu melihat dari sudut lain dari kesedihan itu, sebab belum tentu semua menyedihkan, semuanya menyedihkan. Pasti ada kebaikan, secara harapan, jalan keluar serta pahala. Begitulah kita sebagai manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keburukan yang menimpa ke atas diri kita, pandanglah dia dengan cerminan kebaikan. Maka apabila kita melihat dengan cerminan kebaikan, pasti ada sahaja perkara yang baik yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuan-tuan, kita baca ayat ini, tapi kenapa kita tidak mahu mempraktikkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Adapun Allah yuwaffas sabirun, Allah memberikan, menyempurnakan, menunaikan ke atas orang-orang yang sabar ajrahum, pahala mereka, dan pahala mereka itu tidak terhad. Kalau sedekah hanya 700 kali ganda, tetapi dalam bab manusia yang bersabar pada Allah di atas ujian daripada Allah, Allah menyebut dalam Al-Quran bighairi hisab, tanpa ada sedikit pun hitungan. Kita nak hitung, tidak mampu bayangkan hitungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab. Kira-kiralah dengan matematik yang kita belajar, hebat mana pun kita dalam kepakaran mengira dan membilang, tapi bilangan yang akan kita bilang tidak sama dengan pahala dan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru jadilah manusia yang tabah dalam menghadapi setiap ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan daripada apa yang akan kita bincangkan dan bicarakan ini dapat memberikan manfaat, dan mudah-mudahan dapat memberikan pengajaran kepada kita, serta kita dapat beramal daripada setiap apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan silap itu merupakan kelemahan yang ada pada diri ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma, wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.